Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penagihan dadah adalah suatu penyakit yang kronik dan berulang-ulang, dan ianya melibatkan pengambilan dadah yang mana individu berkenaan sentiasa mencari dadah ataupun substans berkenaan walaupun dia tahu substans mendatangkan bahaya dan risiko kepada kesihatan dan kepada dia sendiri. Sekiranya ada ahli keluarga kita yang baru dibebaskan daripada puspen dan terlibat balik dengan masalah penagihan dadah, sebagai ahli keluarga, sama ada isteri, mak, ayah dan sebagainya, kita perlulah mengesan awal individu berkenaan sekiranya terlibat balik. Bagaimana nak mengesan awal? Mungkin kita tengok dari segi perubahan sikap, ataupun kita dapati ada beberapa peralatan, sama ada dalam beg ataupun tempat peribadi ahli keluarga berkenaan, ada peralatan penagihan dah, dan kita perlu alert. Pertama mungkin tanya, adakah anda ataupun kalau adik ke apa, mungkin kita tanya, adakah adik terlibat balik dengan masalah penagihan dadah? Dan individu berkenaan, ahli keluarga berkenaan sepatutnya lebih terbuka ataupun lebih jujurlah kepada kita sekiranya dia terlibat. Dia perlu untuk mengaku dan perlu mendapatkan sokongan ataupun rawatan. Sokongan tu, first sokongan adalah of course daripada keluarga sendiri, keluarga, kita sebagai keluarga. Dan apabila kita dah bagi sokongan dan kita dah bagi nasihat, tempat yang pertama kita boleh refer adalah kepada AADK daerah yang berhampiran. Dan sebagai pegawai AADK akan membuat sedikit soalan tentang berapa hari penggunaan, sejak bila, apabila keluar daripada puspen berkenaan, dan dapat bekalan daripada siapa, dan menasihatkan klien berkenaan supaya memutuskan bekalan demi masa depan dia lah, sebab dia baru keluar, baru dibebaskan daripada puspen, dan sepatutnya individu berkenaan perlulah hadir ke puspen, mengikuti program dan tidak terlibat dengan masalah penagihan dadah. Kalau dia terlibat dan didapati, maksudnya semasa dibuat ujian urin ataupun air kencing, saringan dan patologi dapati positif, individu berkenaan akan dituduh langgar syarat lah, akan dibuat pertuduhan langgar syarat, dan ianya membawa kepada hukuman penjara. Dan pada peringkat awal mungkin sesi intervensi, maksudnya intervensi teguran daripada pihak pegawai AADK dan juga bersama dengan keluarga lah. Mungkin antara perkara yang kita bagi teguran, maksudnya pegawai AADK bagi teguran, adalah supaya tidak ambil lagi dan sentiasa pastikan berada dalam kelompok yang positif, kawan-kawan yang mana yang offer dadah tu jauhkan daripada kawan-kawan berkenaan, dan kenal pasti situasi berisiko. Sebagai contoh, kalau situasi berisiko tu kita kawan-kawan ataupun berada dalam keadaan tertekan, marah dan sebagainya, akhirnya mendorong kepada dia mengambil dadah, perlu menangani masalah berkenaan. Dan antara lainnya mungkin memberikan peluang pekerjaan, bekerja dan habiskan masa dengan kekal sibuk, dan akhirnya dia tidak lagi terfikir untuk terlibat dengan masalah penagihan. Itu di antara beberapa perkara lah sekiranya ada ahli keluarga kita yang bebas daripada puspen dan masih dalam pengawasan AADK dan dia jatuh balik. Yang penting sebagai ahli keluarga, kita perlu alert ataupun peka kepada perubahan dan dapatkan bimbingan khidmat nasihat daripada pihak AADK, dan kita akan meneruskan intervensi lah kepada klien berkenaan. Kiranya ada ahli keluarga kita yang baru keluar daripada puspen dan berada balik ke dalam masyarakat untuk mengelakkan daripada penagihan semula, ada 3 komponen penting yang paling utama. Yang pertama, sokongan keluarga. Yang kedua, faktor dalaman individu berkenaan itu sendiri, iaitu klien berkenaan, dan juga penerimaan masyarakat, termasuklah NGO, majikan, dan termasuk kawan-kawan baru klien berkenaan lah. Faktor pertama berkenaan dengan sokongan keluarga.
Keluarga memainkan peranan yang amat penting apabila individu berkenaan dibebaskan daripada PUSPEN. Keluarga perlu terima individu berkenaan pada satu masanya dia adalah seorang penagih dan dia telah pulih sepenuhnya semasa berada di PUSPEN dan dia kembali ke dalam masyarakat dan dia nak pulih. Jadi persepsi positif keluarga itu insya-Allah akan dapat membantu klien berkenaan untuk kekal pulih dan mengelakkan daripada penagihan semula. Manakala pada klien berkenaan, pada klien yang penting tu pada klien berkenaan lah sebenarnya, yang mana dia perlulah cut ataupun menghentikan rasa keinginan untuk menagih dan menetapkan bahawa dia tidak akan lagi menagih. Mungkin dia akan berhadapan dengan keadaan situasi trigger ataupun mungkin rindu pada substance ataupun dadah, dan bagaimana sebenarnya nak alih daripada perasaan teringat, trigger pada sesuatu situasi rindu pada dadah tu kepada sesuatu yang lain, positif, yang menghilangkan ingatan berkenaan. Dan setiap sesi semasa klien berkenaan mengikuti program lah di pihak ADK, kita akan tunjuk ajar dan coaching dan juga guide klien berkenaan tentang proses-proses berkenaan lah. Dan klien berkenaan juga akan didedahkan dengan kaunseling individu, kaunseling kelompok dan juga beberapa sesi lah. Contohnya sesi sokong bantu yang melibatkan beberapa orang lah dalam kumpulan yang terdiri daripada klien-klien yang ada pelbagai latar belakang yang berkongsi pengalaman dan mereka masing-masing memberitahu tentang pengalaman lepas, bagaimana mereka mengatasi masalah dan masing-masing memberi sumbangan ataupun idea bagaimana nak kekal pulih ataupun mengelakkan daripada penagihan semula. Dan penting juga untuk klien berkenaan cari sahabat baru dan mengelakkan ataupun tak berkawan dah dengan sahabat-sahabat lama. Cari jaringan kawan baru dan juga membina kehidupan baru. Contohnya katalah mula dengan hobi seperti bersukan, gaya hidup sihat, sentiasa kekal sibuk seharian, dan akhirnya individu berkenaan, klien berkenaan tidak lagi terfikir untuk terlibat dengan masalah penagihan. Itulah di antara beberapa yang kita semasa klien datang kepada pihak ADK akan beri panduan, beri bimbingan supaya klien tu tidak terlibat lagi dengan masalah penagihan dadah. Dan yang penting dan akhirnya tentang penerimaan masyarakat, dan apabila klien berkenaan telah membuktikan, telah menunjukkan bukti dia memang nak pulih dan dia berhasrat untuk tinggalkan kehidupan lamanya, dan masyarakat perlulah menerima klien berkenaan, dan mungkin ada NGO yang sama-sama nak membantu. Contohnya kalau dengan ADK, NGO yang kami maksudkan adalah Jawatankuasa Pemulihan Dadah Daerah, yang mana JKPD ni akan sebagai contohnya membuat aktiviti mentor-mentee bersama kami lah, bersama ADK, yang mana JKPD akan menjadi mentor dan juga klien ADK akan menjadi mentee. Dan mentor berkenaan akan memberi bimbingan, tunjuk ajar dan menjadi contoh ataupun mungkin menjadi idola lah kepada klien, bagaimana sebenarnya nak berhenti daripada masalah penagihan dadah. Dan akhirnya ini akan menyumbangkan kepada mengurangkan stigma lah, tidak ada stigma lagi kepada klien berkenaan, dan akhirnya dia akan tampil dengan positif dan mengekalkan kepulihan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pendekatan agama adalah pendekatan terbaik. Sebagai seorang yang beragama Islam, sepatutnya kita semua meletakkan agama tu di hadapan. Dan dalam kepulihan, dalam rawatan dan pemulihan, pendekatan Islam, pendekatan agama adalah amat penting, amat memainkan peranan. Dan
untuk dalam rawatan dan pemulihan untuk klien yang berada dalam komuniti, ada sesi kelompok yang kita panggil kelompok sokong bantu dan menggunakan modul 7 langkah. Dan modul 7 langkah ini dia bermula daripada ada step-step dia, bermula daripada individu berkenaan ataupun klien berkenaan admit ataupun mengaku akan kesilapan masa lepas dia, masa lampau dia yang terlibat dengan masalah penagihan, dan menerima akan kesilapan yang lepas dan berazam, berjanji untuk berubah dan mengatur strategi untuk berubah. Dan dia ada step-step ataupun dia ada peringkat-peringkat dia lah. Tu di antara pendekatan agama yang kita masukkan dalam modul 7 step tu, kita masukkan dalam pendekatan agama. Dan klien berkenaan perlu juga faham tentang mengambil dadah adalah suatu yang haram di sisi Islam, dan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang mana janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dan klien sepatutnya pada peringkat awal apabila berada di puspen dan balik ke dalam komuniti, maksudnya semasa dalam pengawasan AEDK, merasa berdosa akan kesalahan yang lepas dan merasa bersalah, malu dan berjanji untuk berubah, yang mana berubah tu maksudnya bertaubat nasuha, dan akhirnya membaiki hubungan lah, maksudnya membaiki hubungan dengan Allah dan juga membaiki hubungan dengan keluarga, dengan manusia, dengan sahabat-sahabat, yang baiki hubungan dua-dua pihak lah maksudnya. Dan yang penting adalah sentiasa berdoa supaya klien berkenaan perlu sentiasa berdoa supaya kepulihan menjadi matlamat kehidupan mereka, dan sentiasa istiqomah untuk berubah dan sentiasa istiqomah untuk mengekalkan perubahan.